Alright, bismillahirrahmanirrahim. So, hari ini kita akan sambung berkaitan dengan chapter overhead, okay, iaitu chapter 5. So, basically kita ada 4 step yang kita perlu ikut, iaitu direct cost allocation yang mana dah dibahagikan, cost apportionment yang kita perlu agihkan, dia tak diagihkan lagi kepada department-department, yang mana kita sendiri perlu agihkan mengikut basis-basis yang sesuai. And then cost reapportionment ni mana kita nak eliminate service cost center, dan kita akan bawa semula kepada production cost center. Dan last kali absorption kita nak serapkan dia, mana kita nak tahu 1 jam berapa overhead dia dalam ringgit. Okay, so cost allocation, certain accumulated overhead cost can be directly allocated to cost center. Okay, ada setengah-setengah overhead cost ni dah asingkan siap-siap dah, that's why dia panggil cost allocation ataupun direct allocation. Overhead cost can be allocated directly if it arises solely because of the particular cost center. Kalau kita boleh tahu overhead ni khas untuk department this one, department A, department B kan. So kita boleh terus masukkan saja. Itu dia masukkan dengan direct allocation. For example, indirect wages gathered from the pay sheet and specific to a particular cost center and thus can be allocated directly. However, wages of supervisors responsible for several cost center cannot be allocated directly. Tapi kita tahu supervisor ni kadang-kadang dia pantau banyak department. So that's why kita susah kita nak allocate kan, nak agih kan. So that's why kena pakai apportionment. Okay, therefore overhead cost need to be apportioned to various cost center. So nak apportion ni yang kedua, step kedua, kalau dekat sini. Alright. Okay, so allocation ni dia dah asingkan siap-siap. Apportionment ni pula dia kita kena agihkan. Maknanya contoh supervisor tadi kan, dia ada department A, B, C, D. Okay, A, B, C dan D. So supervisor tu dia pantau sini, dia pantau sini, pantau sini, pantau sini. So macam mana ada cost dia tu kita nak bahagikan. So that's why kena ikut basis yang sesuai. Itu kita belajar apportionment. Kita kena cari basis yang sesuai, lepas tu kita agihkan. Sebagai contoh, basis yang sesuai untuk supervisor. Supervisor pantau apa? Pantau pekerja, employee. So katakanlah department A, employee ada 10 orang. B, employee ada 5 orang. C ada 3 orang, D ada 2 orang. So kita tambahkan semua akan jadi 20 kan. So nak bahagikan dia, katakanlah cost dia 10,000. 10,000 kali darab 10 bahagi 20. 10 ni untuk bagi pemain A kan, 10 orang kerja. So kita bagi ikut basis bilangan pekerja. Itu maksudnya. Itulah penerangan untuk apportionment. Okay, overhead cost which cannot be allocated dari a particular cost center, they must be apportioned to the cost center on a suitable basis. Kan ikut basis yang sesuai. Okay, the overhead costs are apportioned to all cost center, that is production and service cost center. Okay, CIMA, Certified Institute of Management Accountant, has defined cost apportionment as the allotment to 2 or more cost center or proportion of common item of cost on the estimated basis. Itu maksudnya lah. Okay, of benefit received, the basis chosen should produce a fair and equitable, mestilah adil kan, share to common cost for each of the receiving cost center. Kita tak boleh lah kan, number supervisor salary kan, kita bagi ikut number of unit, tak boleh lah kan, tak kena basis tu. Supervisor ni dia pantau pekerja, so number of employee boleh lah, ataupun dari level awal boleh kan. So tengoklah mana sesuai. The choice of an appropriate basis is a matter of judgment. Nak pilih ikut apa? Ikut judgment, ikut kita punya judgment lah. Sebagai contoh, secara generalnya basis of apportionment are as follows, ikut ni. So kalau floor area ataupun floor area, keluasan lantai kan, pasti kita guna untuk rent, rate, heating, light, depreciation, building service, fire insurance. Ini antara cost ni, overhead cost ni cost yang berkaitan, yang ni basis yang boleh kita guna. Okay, book value, harga sesuatu aset tu, capital value dia, kita buat untuk apa? Kalau ada depreciation of machinery, cost katakan depreciation 10,000, so kita ikut lah machine apa dia punya value dia kan. Depreciation tu untuk machine apa? Machinery, equipment, building ke, vehicle, insurance sebagainya. Okay, number employee, basis ni sesuai untuk guna apa? Supervision, canteen, expense welfare, wages, cost of fees, expense, admin dan sebagainya. Boleh tengok. Technical estimate, ni boleh baca sampai lah bawah ni. Okay, ni semua basis. Dan ini cost-cost yang berkaitan dengan basis yang sesuai.
Okay, example 5.1. Dia bagi example ni. Tapah limited is divided into 4 cost center. Okay, dia beritahu tapah tu dia ada 4 cost center. Bila ada 4 cost center ni, kamu kena bahagikan mana production dan mana service cost center. So kat sini dia beritahu A dengan B adalah production, X dan Y adalah service cost center. So dah tahu dah. So boleh buat kolom. Okay. The following budgeted overhead cost are available. Nampak? Ini dia bagi overhead cost yang dah diasingkan. Overhead adalah semua indirect cost. Okay. Kalau soalan bagi ni direct material, so abaikanlah. Sebab tajuk kita sekarang adalah overhead. So buat apa kita tengok pada yang direct? Direct ni bukannya overhead. Okay. So fokus pada indirect saja. Faham ya? Alright. Alright. So budgeted overhead. So ini yang direct allocation lah. Ini yang dimasukkan oleh direct allocation yang saya sebut sebelum ini, iaitu tidak asingkan this one, cost allocation. Tidak asingkan siap-siap dah kat sini kan. Maknanya setiap department A, B, X, Y dah ada dah portion-portion dia. Total RM1,000 dan dia dah asingkan satu-satu. Itu masuk dengan direct allocation lah. Dia dah asingkan. So boleh masukkan dalam jadual kita lah. So budgeted overhead cost for a period. Tambahan sambungan soalan. So dia beritahu ada ni semua overhead cost. So overhead cost ini dia tak asingkan lagi. So bila tak asingkan lagi, kamu kena gunakan apportionment. Tadi kan allocation, apportionment kena asingkan. Ikut apa? Ikut basis yang sesuai. Okay. So ada bagi ada repair and maintenance to plant, reposition of plant, rent, power, lighting, canteen. Jadi di bawah soalan ni dia ada lagi basis with respect to the 4 cost center. Dia bagi basis yang ada. So untuk sini A, B, C, D. A, B, X, Y. Maknanya ni ada department A, B, X dan Y. Okay. Dia bagi pecahan dia, basis yang ada. So ada area, number of employee, effective horsepower, plant value, number of material requisition, number of order, machine hour. So macam-macam ada So nampak So ni antara basis yang ada. Actual information for the period are shown in the following table. Okay, so nampak ni dia bagi data berkaitan dengan actual. So biasanya actual ni kita tengok. So actual ni tengok kalau ada soalan berkaitan dengan over or under result. So cukup setakat ni kita tengok untuk soalan ni lah. Required prepare the overhead analysis sheet. So, nampak ni soalan yang biasa keluar lah. Sediakan overhead analysis sheet. Tunjukkan allocation overhead cost dan apportionment. Allocation tu yang direct allocation lah. Solution yang ada di mana. Nampak ni kalau nak allocation saja, kita ambil yang dah diagihkan. So biasanya dapat soalan ni tak payah tak apa. Okey. Dapat soalan, kita kena terus buat kolom. Okey, kolom ini overhead apa yang ada. Kolom pertama, kolom kedua basis. Okey. Kolom ketiga production cost center, berapa department yang ada, 1 2 kan. Dan lepas tu kolom ke ni service cost center ada department. So 4 department lah. Okey. So ada lebih kalau betul-betul ikut sebenar ada 1, 2, 3, 4, 5, 6. So berapa banyak kolom nak buat ikut pada ni. Maknanya yang pertama overhead cost, basis, lepas tu berapa department yang ada, depend. Ini 4 lah. Okay. Yang amount tak payah tak apa, tak ada markah. Okay. So sekarang kefahaman je. Portion overhead cost So untuk ini so macam mana dia punya pembahagian So ni sambungan dah. Okay. So start dengan allocation, masukkan saja indirect material labor, total lagu berapa, tak payah tak apa. So dia pakai direct allocation, nampak term dia direct allocation, dia dah asingkan siap. So masukkan saja department A, B, X, Y, 400, 400, 100. Maknanya 1000 ni pecahan dia ni, 2000 ni pecahan dia ni, tambah semua akan dapat balik lah. Okay. Lepas tu apportionment ni maknanya benda yang tak ada, dia tak asingkan lagi. Contoh ni lah, repair and maintenance. So total 500, nak asing macam mana repair and maintenance? So repair and maintenance kita cari repair apa tu? Repair and maintenance to plant. So repair plant, repair machine bukan pokok plant tu machine. Plant tu kita punya machine. So repair plant ni kita ambil lah plant value. So value yang ada pada setiap department. Contoh macam ni kan. Kalau ikut kat sini, basis yang ada plant value. Dalam department A ada plant yang bernilai 35,000. B ada plant bernilai 30,000. X 20,000. Y ada plant bernilai 5,000. Total semua jadi 35 tambah 30, 65. 65
70, 80, 80, 100,000. So, total semua 100,000. So, nak kira untuk yang bahagian A saja. So, nak kira macam mana ni? Ya. Ni bersama dengan 35,000. 35. Okey, bahagi dengan 100,000 kali dengan 500. Kamu akan dapatlah 175. Sama juga dengan ni, ini dan ini. Saya boleh cuba kira dia prorate kan dia So depreciation of plant ikut plan value jugalah yang kedua kan, depreciation of plant. Saya ambil lah plan value, basis yang sesuai dengan dia. Plan value tulis. Kamu tulis automatik dapat markah 1.5 markah ni So 1000 ikut 350, 300, 200 ikutlah basis yang sama. Untuk rent kita guna area, keluasan tapak. So dekat sini basis yang ada, kalau tengok sini area A 2000 square feet. Ni 1500, 1500. So kena ikut dah, tambah 2 tambah 3. So total 5000 kan. So 5000 hasil tambah semua. So 2000 bahagi 5000 darab dengan berapa amount dia tadi? 1000. So akan dapat dah ni. Macam dapat rent ni. Rent ni so 2000 bagi 5000 kali dengan berapa amount rent tadi? Rent. Okay, rent 1200. Okay. So right. Untuk yang lain pun sama jugalah. Boleh follow instruction yang sama. Contoh power, kita tengok dia gunakan horsepower, basis yang sesuai untuk dia. So kita nak asingkan 1300 ni macam mana? Tengok pada basis yang ada horsepower. Okay, asingkan horsepower. Ini 10, 15, 15, 10. Total jadi 50. So nak dapat yang pertama ni A 10 per 50. Kali dengan berapa total dia? 1300. So akan dapatlah 260. Step yang sama untuk B, X dan Y. Lighting pula kita gunakan area. Sebab apa lighting? Itu yang paling sesuai setakat ni di situ. So that's why 1000 bahagi ikut lighting punya portion, dapatlah ini. Kantin guna nama employee. So dia punya 1000. Pembahagiannya 3, 3, 2, 2. So total subtotal ni berapa Total dah hasil tambah semua 9000. Sebenarnya hasil tambah ke 4 ni 2, 3, 4 ni akan dapat juga 9000. Kalau lari dalam tambah tolak 1 tu tak masalah lah. Perbundaran lah. Okay. So far nak kira macam mana? So ambil daripada atas tadi, daripada allocation ni sampailah ke bawah, dapatlah subtotal overhead. So habis subtotal overhead ni kita dah selesai step kedua, apportionment. Ni sama apportionment dah siap. Okay, ini allocation, masukkan dua ni. Okay, ni step 1. Okay, so lepas habis apportionment, kita pergi pada reapportionment. Okay, reapportionment ni apa? Kita agihkan semula service cost center ni. Kita tak nak langsung ada dua ni. Kita nak hilangkan ni, bawa ke mana? Bawa ke sini. Itu masuk reapportionment. Once the overhead cost have been apportioned to the cost center, we then need to reapportion overhead cost of the service cost center to the production cost center on a suitable basis. Still menggunakan basis sesuai. Basis kat mana? Basis akan bagi dalam soalan. Kat basis kat bawah ni lah. Kan? So boleh tengok lah. Dia banyak buat latihan, kamu akan lebih nampak lah. So boleh cuba buat. Okay, the reason is due to only the production. Kenapa kita hilangkan ini? Sebab the only production cost center are directly involved dengan pembuatan. Yang macam kantin, macam apa ni tak berkaitan pun dengan pembuatan. Whether the service cost center provide service to all cost center department in the company, and service cost center do not deal with directly in production of the product. The basis chosen of reapportionment is based on relative amount of benefit actually obtained by production cost center from the service cost center. Typical base for secondary apportionment. For example, saya bagi kat sini. Ini antara basis-basis yang ada untuk reapportionment lah. Okay, nak asingkan ni maintenance kita gunakan apa? Basis yang ada, maintenance labor hour. Saya boleh baca ni antara basis yang ada. Ni department yang ada. Ni antara basis-basis yang sesuai dengan dia lah. Boleh baca dan fahamkan. There are two method of reapportionment. Nak reapportion ada dua cara. Satu repeated, satu lagi direct method. Okay, repeated tu macam mana? Direct method tu macam mana? So kita tengok sekarang
Okay, untuk repeated method this method is where service cost center provide service for other service cost center as well as production cost center. This method recognition of the services provided by other service cost center. Each step in the apportionment process is based on the relative amount of services. Okay, the service cost center overhead are apportioned to the production cost center and to other service center. So direct method ni, repeated ni maknanya bila kamu nak hilangkan X dan Y, bila kamu hilangkan X, dia bagi pada Y. Lepas tu bila hilangkan Y, dia akan bagi balik pada X. So kita akan buat sampai nilainya bawah 1. Dan kita akan stop. Okay. Extended above example, reapportionment ni dia tunjuk macam mana reapportionment. Kita roundkan kepada nearest RM. So sambungan tadi sampai satu total ni kan, sini kan, stop. Sambungan macam mana? Katakanlah dia suruh reapportion involve service cost center menggunakan apa ni? Kalau menggunakan dia kata dia gunakan basis yang sesuai adalah reapportionment service cost center. Reapportionment cost center is number of material acquisition. Okay, kalau gunakan number of material acquisition untuk store. Okay, and then store, purchasing department number. Okay, contoh ini katakanlah untuk X ni, kalau kita tahu, tengok nak tahu dia nak pakai basis apa yang sesuai, tengok pada soalan. Dia bagi tahu X dan Y service department. X tu adalah store, Y tu purchasing. So kalau ikut yang sesuai, basis sesuai untuk X dan Y ni adalah, kalau X gunakan apa tadi basis yang sesuai dengan dia, store kan. Store kita guna apa? Store kita akan gunakan number of material acquisition. Okay, purchasing kita akan gunakan number of order. So nampak bila kita guna store, bila kita nak eliminate store ni kan, X ni tak nak hilangkan, dia akan bagi kepada Y. Bila nak bagi Y, dia akan bagi kepada X balik. Nampak? Ni maksudnya repeated method lah. Bagi sini terpaksa dah balik sini. Bagi dekat sini, dapat balik kat sini. So kena buat berulang-ulang kali. That's why kata repeated method. Kalau kata direct method macam mana? Maknanya ini kosong, ini pun kosong. Itu direct method. Okay. Maknanya dia terus bagi dua ni je. Hilang terus habis. Tak ada pembagi X, Y. Ataupun satu lagi direct method. Ini ada, ini tak ada langsung. Ini boleh juga. Cuma bagi sini, lepas tu habis kat sini. Okay. So nak tak faham lebih lanjut, kena cuba buat latihan lah. Okay, contoh kat sini. Okay, repeated method. So dia cuba hilangkan yang pertama 1830X ni. X ni dia bagi ke mana? Dia gunakan number of material acquisition. So pecahan 50, 40, 10 masih dapat daripada ni lah. So 50 per 100 kali dengan 1830 akan dapat 915. Maksud 50 tambah 40 tambah 10 dah sampai 100. So 50 per 100 dah 1830 dapat pembagian ni. Pada 40 per 100 dapat ini. So ada baki 10 per 100 dapat ini. So ini dah habis. So dah clear, selesai. So dah selesai ini. Ini pula dia kan. Tambah kamu nak hilangkan Y pula. Y kena tambah dulu lah. Sebab dia dah tambah kat sini kan. So sebab kamu dah buang X tadi. Dapat kat Y. Tambahkan dapat 1388. Ini yang kamu pecahkan. Ikutkan. Portion gunakan number of order. 40, 40, 20. So 40 per 100 kali dengan 1388 dapat 55. 20 per 100 dapat 278. So ni tak langsung dah clear. Bila dah clear sini, dapat pula kat sini balik kan. Kamu kena reapportion balik. Reapportion lagi menggunakan store punya. X kan store kan. Number of material. So ikut balik. Dapat dah sikit ni. Dah hilang yang ni. 28 dapat pula kat 28 lagi. Hilangkan yang ni pula dapat kat sini. 6 ni hilangkan dapat dekat sini. Habis. Satu okey lah. Okay. Lepas tu, ini saya pelajar silap. Lepas habis reapportionment, ini repeated method. Kamu kena tambahkan. Daripada mana? Jangan tambah daripada atas. Salah. Ini tak payah tengok dah. Bagaimana kira total kat sini? So, totalkan daripada total overhead sampai bawah. Dapatlah 4788. Cuba kira Ini maka habis. Selesai. Ini reapportionment. Selesai. Okay. Selesai. Okay. Pada reapportionment, kita akan pergi pada absorption. Absorption ni OAR lah. Overhead absorption rate. OAR. So, itu yang dipanggil OAR ataupun absorption rate. Okay. Kadar penyerapan. Itu yang masukkan OAR. Okay, untuk absorption rate ni very easy. Bila kita dah sampai ke tahap reapportionment,
So overhead that have been apportioned to production cost center, it is necessary to charge the overhead into cost unit that pass through the production center. So kita serap macam mana overhead refer to charging overhead to individual product. Kita nak chargekan dia kepada setiap satu produk. Contoh cost per unit untuk buat sebatang semungkus nasi lemak katakanlah 80 sen. Dan 80 sen tu terdiri daripada sewa dan sebagainya contoh kan. So tu nak tahu berapa cost per unit untuk satu overhead. Overhead dalam satu cost per unit tu berapa overhead cost dia. Kita nak tahu. So kita kena gunakan assumption ni. Okay. The assumption of overhead is done by applying overhead absorption rate. The overhead is allocated or a portion of a different cost center or cost unit again absorbed into unit cost on some equitable basis. Okay. SEMA defines absorption of overhead as the process of absorb overhead cost allocated to a portion over a particular cost center or production department by the unit produced. Overhead absorption is a process of charging of overhead to cost unit by means of rate separately calculated for each cost center. In most cases, okay, rate are predetermined. The overhead to be absorbed by a particular cost unit will be calculated by dividing the producing cost center overhead for a period by the cost unit produced by the center in period. Okay, ini boleh baca sendiri lah. The absorbed overhead is into cost unit. One has to compute on overhead absorption rate. So macam mana nak kira dia? Senang saja. Ambil OER equal to total overhead cost, bahagikan dengan total number of unit of absorption based on applicable cost center. Sebagai contoh kan, kita dah kira tadi untuk A ni adalah apa? Tengok A ni adalah persoalan. A adalah production cost center, department A dan P kan, production. So A ni dia bagi tak tahu kan, kalau A tu menggunakan basis yang apa, sesuai kan. So dia bagi tahu kat sini label oriented ke need oriented so kita tengok dekat sini. Okay. Sekejap, ada kat sini kalau ikutkan. Alright. Okay. Absorption maknanya kita akan bahagikan ni ke absorption rate ikut basis sesuai lah. Sebagai contoh, bagi purpose of OER ni untuk apa? Untuk dapatkan find out the amount of overhead to include in the cost of the job, sama ada cost per unit ataupun production cost. Pulang lah. Okay, method of absorption. Okay, direct cost percentage rate. Dia ada banyak jenis lah. So boleh baca ni. Okay. Apa kelebihan dia, apa kelemahan dia pun ada di sini. Ni apa advantages of method yang ada lah. Ni kalau ada label cost per wages rate ni, apa dia punya kelebihan, apa dia punya kekurangan So boleh baca dan fahamkan. Okay. Ini bersama baca fahamkan. Machine hour. Machine hour ni antara dia punya rate yang ada lah. Machine hour overhead may be applied as rate for each machine hour. When work is performed mainly by machine. Ni tengoklah department tu. Kalau kata department A tu dia more focus on machine, so kita akan bagi ikut machine hour lah. So berapa total overhead yang kita dapat tadi lepas di apportionment, berapa kan? Kata X dapat 6,000. So bahagikan dengan machine hour dia akan dapat lah berapa 1 jam per machine hour kan. 1 jam berapa ringgit, RM berapa. Awak dapat. Okay. Kelebihan kekurangan Kalau kata machine direct labor hour pun ada, boleh jugalah. Kalau katakanlah department tu fokus on direct labor, banyak gunakan direct labor daripada machine, so dia akan fokus pada direct labor hour. So bagikan direct labor hour, dapat sejam berapa. So ada dua jenis absorption, satu departmental, satu single rate, blanket rate lah, wide rate. So apa ini, soalan ni selalu keluar dalam soalan teori lah. Okay, blanket, single blanket rate dan ataupun nama lain pan wide rate. Okay, blanket rate. Satu lagi department rate. Department rate maknanya setiap department pakai rate yang beza lah. Maknanya contoh X menggunakan machine hour, Y menggunakan direct labor hour. So berasingan. Single blanket ni semua sama je pakai direct labor hour. Contoh okay, apa tu boleh baca sini department tu macam mana. Baca dan fahamkan. Siap ada dengan dia punya illustration sekali dalam ni, boleh fahamkan lah. Senang nak faham.
Senang cakap dia bahagi je. Okay, satu tu je. Single blanket ni semua pakai yang sama. Okay. Sebagai contoh extended kan. Kata A dengan B tadi tu. Kalau pakai single blanket, kita tambahkan dua-dua. Ni 4788 tambah 4212. 9,000 kan. Mana dapat 4788 ni? 4912 dapat. Yang bawah ni lah. Okay. Ini kita nak prorate-kan. Maksudnya bahagikan dengan, tambahkan dulu ni, bahagikan dengan satu. Kalau single blanket semua pakai sama kan. So bagikan dengan dia punya ni atasnya. Okay. Contoh ni dia asingkan. Okay. Kalau kata guna machine hour. Kata contoh extended ni. Calculate over absorption rate for both production center. Dia akan bagi dalam soalan Assuming apa? A ni machine oriented, B ni labor oriented. So kita akan bagikan overhead cost yang kita dapat ni bagi machine hour. Dapatlah. Machine hour berkaitan dengan dia lah. So mana dapat? Dalam basis juga sebenarnya. Kat sini. Nampak machine hour. Machine hour 1800 berkaitan dengan X. Yang A lepas tu dat labor hour 2000 untuk B. Kat bahagian kolom dia lah. So dia bagi tahu assume that okay. A ni pakai machine hour. So bagikan dapatlah 1 jam machine hour RM2.06. Untuk yang B pula dia gunakan dat labor hour. So 2000 tadi kan. 4212 bagi 2000 dapat RM2.11 per dat labor hour. Ini kena tulis. Tak tulis tak dapat markah. Okay, dan dua jenis overhead rate ni ada. Kalau pakai blanket, single blanket, maknanya semua bagi dat labor hour je. So tambahkan dat labor hour dulu. 2000 tambah 200 mana dapat ni. Single blanket ni semua pakai rate sama dat labor hour. So mana dapat dat labor hour tu, kita tengok kat dalam soalan. Di sini dat labor hour 2000 tambah 2000. Okay. So akan dapat lah tu. So dia bahagikan. Total pun bahagi je. Tambah dua. Ni kalau single blanket. Single blanket ni semua sama je. Departmental lain-lain tambah dapat ni. Dapat duit 14 sen. Apa dah labor hour. Okay, maknanya A pun sama pakai tu, B pun dah labor hour juga. So example yang kat sini. Cuba buat ni. Example yang ada. Example 1, example 2. Okay. So dia nak saya main kat bawah. Kalau terdengar tu saya minta maaf lah. Okay. Saya dah buat home kan. Example 5.2 boleh fahamkan juga. Jawapan boleh kat sini. Boleh cuba fahamkan. Ni semua kamu kena fahamkan. Jangan terlepas satu pun point dalam ni. Satu soalan pun jangan terlepas. Ini kalau over or under. Ni saya bagi tahu. Kalau over or under Kalau kata soalan, okay, di extend lagi. Okay, di extend lagi. Tadi sampai OER kan. Ni sampai step seterusnya. Step 5. Ada budgeted, ada actual. Dia bagi actual information macam soalan tadi kan. Ada actual. Kalau ada dalam, biasa dalam test ada ke kadang. Okay, final jarang ada. Tapi kalau ada, nak buat macam mana, nak tentukan over ke under budgeted kan. Under estimate. Kita overhead ni kita buat macam budget. Budget untuk tahun depan kita buat sekarang, kita kira sekarang. So bila sampai actual nanti, sampai bil elektrik contoh kan, kita jangkakan bil elektrik tahun ni RM1 juta. Tapi pada hujung tahun akan datang ni, tengok dah check balik dapat actual amount 1.2 juta. Maknanya anggaran kita budget yang kita budget tadi, anggaran kita RM1 juta. Tapi yang sebenar 1.2 juta. So maknanya anggaran kita terkurang. So jadi under absorb. Okay. Berapa? 200,000. Perbezaan dia tu lah. Okay. Kalau kata kita bajet 1.2 juta, yang sebenar 1 juta je. So maknanya kita fokus pada budgeted kita tu. So budget kita terlebih. So jadi over. Okay. Fokus pada yang budget. Okay. So boleh baca ni. Okay. Predictive overhead absorption rate kan. So macam mana nak tentukan, boleh baca under or over absorption rate macam mana. Kalau under ke over ni, okay, overhead absorb less than actual overhead. Maknanya kalau kita actual tu terkurang daripada yang actual, so dia under. Kalau kata yang overhead yang kita absorb tu lebih daripada actual, kita over absorb. Okay, so tentukan. Under over absorption can arise from either. Ini antara sebab-sebab kenapa under ataupun over. Okay, ni dia extendkan lagi kita punya example tadi. Okay, so nak kira macam mana? Biasanya nak kira under over ni mesti kena ada actual information. Dalam soalan ni ada actual information tadi saya nampak. Ni soalan contoh memang penuh lah. Okay.
Nampak actual information. So actual dia bagi production overhead cost 4,500, 5,000. Machine hour 2,000, 2,200 actual. Direct labor hour ni. So kita dah tadi kita dah kira satu direct labor hour berapa ringgit kan? RM2.14, RM2.11 kan? Kan? So kalau A guna machine hour, so darabkan je dengan 2,000 ni. Dapatlah actual berapa. Budgeted berapa. So budgeted ni production overhead cost dia 4,500. Harian balik je. 4,500. Kita akan ambil actual dia. Maknanya sebenarnya tengok actual overhead cost dan actual kan. Actual adalah RM4,500. So kita akan buat actual overhead actual 4,500 untuk tawar A. Actual kan. Lepas tu budgeted kita yang kita kira tadi satu unit berapa kan. So dah 2,000 actual ni 2,000, pakai 2,000 je macam hour. So 2,000 kita darabkan dengan, tu sebab kenapa kita cari rate per hour, sebab kita nak darabkan. So kita dapat tadi okey RM2.66 kan, machine hour kan. So A tadi 2,000 darabkan dengan RM2.66. So kita akan dapat kejap lagi. Darabkan RM2.66. So kalau kita kira 2,000 kali 2.66, kita akan dapat 5,320. Kan 5,320. Okey. So ni actual, ni yang kita budget. So budget kita terlebih kan. So over berapa? 5,320 tolakkan dengan 4,500, 820. Okey. So itu kira budget over under. Okey. So kalau tengok dekat sini, alright. Sekejap kat sini. Nampak? Kan sama kiraannya. So kita kira OAR sebab apa? Kita nak darabkan dengan yang actual punya overhead. Actual punya ni. Ni budgetednya dengan actual punya penggunaan dapat 5,320. Ni actual overhead tadi yang kita bagi 4,500. Tolakkan yang kita budget 5,320. Kita anggarkan 5,320. Yang sebenar 4,500. So anggaran kita terlebih. So over by 8,020. Yang satu lagi RM2.11 dan 2,100 ambil yang actual dapat 4,431. Ini yang actual 5,000. Anggaran kita terkurang, tidak under. Faham? Habis. Selesai untuk overhead. So nampak saya baca sampai habis, fahamkan semua sekali ni. Dan lepas tu boleh proceed exercise. Jangan tertinggal satu pun exercise sebab exercise ni adalah contoh-contoh yang dalam final exam. Kamu dah siap semua exercise yang ada ni, dan kamu cuba buat, kamu tengok, baru kamu tengok final exam. Dah faham semua ni? Ini faham kan? Fahamkan semua ni, jawapan semua ada kan? Dah faham semua, baru tengok soalan final exam. Jangan kata-kata tengok dulu sebelum kamu fahamkan setiap satu ni. Okay? Ini task untuk kamu semua. Fahamkan dahulu semua sampai exercise nombor berapa ni? Nombor berapa ni? 5 ni kan? Tapak printing ni. Dah habis semua ni, baru kamu tengok final exam. Ataupun test 2. Jangan tengok kalau kamu tak faham, tak tengok semua lagi. Tak fahamkan semua lagi. Okay? So, itu saja untuk chapter 5. Habis chapter 5, chapter 6 saya akan upload kemudian. Dalam minggu ni juga insyaAllah. So, good luck and all the best guys. Assalamualaikum.